Baik, kita mulakan kuliah maghrib malam ni dengan sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi insyaallah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazzabal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Sadaqallahul azim. Maksudnya takutlah oleh kamu akan musibah ataupun bala bencana yang tidak akan hanya terkena ataupun terjadi kepada orang-orang yang zalim di kalangan kamu sahaja, akan tetapi mengenai kepada semua orang. Wa'lamu annallaha syadidul iqab, dan ketahuilah Allah SWT itu maha keras melaksanakan azab siksaan dia. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan, dan saya diberikan kepahaman di dalam bidang agama. Alhamdulillah. Yang hormati fadil tuan-tuan imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, kemudian Tuan Siak, pengurusi masjid, jawatan ketua masjid, muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji tersyukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengizinkan sekali lagi perjumpaan kita malam ini untuk kita sambung pengajian kita sikit lagi sebelum kita menutup tirai kuliah kita sempena Ramadan, dan kita masih lagi di dalam pembahasan di muka surat 14. 14. Sedap 14 ya, ada kitab 14. 1 2 3 4 5, baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Itu kita jauhi lah. Kita Rumi kat mana? Kursus apa? Rumi Rumi muka surat 38 muka surat 38 yang Rumi itulah. Yang Jawi di muka surat 14 di baris yang ke-5 daripada bawah. Bermula alam dengan sekalian. Bermula alam dengan sekalian, suku-sukunya itu adalah baharu. InsyaAllah. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Telah berkatalah oleh musannif ataupun pengarang kitab, dan telah manfaat ilmunya insya-Allah dalam dua negara, itulah dunia dan di akhirat. Kata musannif, bermula alam dengan sekalian suku-sukunya itu baharu.
Alam dengan segala suku ataupun juzuk terdapat alam ini, semuanya adalah baharu. Bukannya benda yang qadim, bukan sedialah. Tapi benda yang hudus, hadis atau hudus, mana benda yang baharu, benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ini adanya itu didahului oleh tiada. Yang ini adanya alam itu didahului oleh tiada. Sebelum ada alam mesti tiada dulu. Kemudian Allah Taala mentakdirkan wujudnya alam, maka adalah alam. Besok akan datang sampai hari kiamat, alam akan musnah, hancur kan? Maka diganti dengan alam yang lain. Itu dikatakan sebagai alam. Yang ini adanya itu didahului oleh tiada. Kerana alam itu ada kalanya merupakan a'yan. A'yan yang ini jirim. Alam itu ada kalanya adalah a'yan jirim. Jirim yang berdiri ia dengan zatnya jirim lah. Jirim yang berdiri ia dengan zatnya jirim. Dan ada kalanya alam itu a'rad ataupun sifat yang berdiri ia kepadanya ayan, yang berdiri padanya ayan ataupun jirim. Yang ini a'rad itu berkenaan ia kepada ayan, berkenaan ia pada jirim. Tiada boleh ia asing sendirinya. Jadi a'rad itu tuan, satu sifat yang duduk pada jirim, dan dia tidak boleh bercerai tangga daripada jirim itu. Selagi mana ada jirim, selagi itulah adanya a'rad ataupun sifat. A'rad ataupun sifat. Jadi sifat atau a'rad ini duduk pada jirim. Selagi mana wujud jirim, selagi itulah adanya a'rad ataupun sifat. A'rad ni contohnya bergerak atau diam. Kalau tak bergerak satu benda tu, sudah tentu dia diam. Tak diam, dia bergerak. Kemudian ada sifat a'rad, kadang-kadang dia tinggi, ada rendah, kan? Ada kiri, ada kanan, ada depan, belakang, besar, ada kecil, besar dan kecil. Itu dikatakan sebagai a'rad lah. Baik, kemudian maka ayat itu barang yang ada baginya berdiri dengan zatnya, tiada mengikut ia bagi yang lain. Maka ayat itu mana ayat mananya jirim tadi ya. Jirim itu ialah barang yang ada baginya berdiri dengan zatnya sendiri, tiada mengikut ia bagi yang lainnya, dan mengambil lapang ia kadar lulus zatnya. Jirim tadi dia mengambil kadar lapang akan kadar lulus bagi zat dia. Di mana ada jirim, situlah jirim lain tak boleh duduk. Contoh meja lah. Meja ni mengambil kadar lapang meja lah. Jadi meja ni termasuk dalam kumpulan jirim. Meja termasuk dalam kumpulan jirim. A'rad meja mana? Contohnya saiz meja ni besar. Okey, saiz meja ni besar. Kemudian meja ni dibuat daripada kayu apa? Kayu jati kan. Kemudian warna dia warna coklat. Jadi warna itu merupakan a'rad ataupun sifat yang ada pada meja. Mana jirim meja? Jirim meja adalah satu benda yang kita boleh sentuh lah. Meja yang boleh kita sentuh ni, boleh pegang, tu adalah jirim dia. Jadi jirim ni mengambil kadar lapang dia. Kan? Bila meja ni dah duduk sini, meja lain tak boleh duduk. Meja lain tak boleh duduk. Atau dikatakan sebagai jirim. So mana jirim mengambil kadar lapang dia. Bila satu jirim dah duduk di satu tempat, maka tidak boleh jirim yang lain duduk di tempatnya, kecuali sama ada duduk di atas jirim itu ataupun duduk di sisi di kanan, di kiri jirim yang tersebutlah. Dia tak boleh masuk ke dalam jirim itu. Seterusnya, dan mengambil lapang ia kadar lulus bagi zatnya jirim. Dan ayat itu ada kalanya bersusun daripada beberapa jauhar, maka dinamakan sebagai jisim. Atau tiada bersusun ia daripada beberapa jauhar, dinamakan sebagai jauharfar. Okey. Jadi ayat ni, ayat mana jirim tadi, dia terbagi pada dua. Pertama jisim, yang kedua jauharfar. Jisim ialah satu benda yang boleh menerima bahagi. Jauharfar satu benda yang tidak boleh menerima bahagi. Contohnya satu titik yang sangat halus dan kecil. Titik yang sangat halus dan kecil kita tak boleh menerima bahagi, tak boleh nak bagi lagi. Itu dikatakan jauharfar.
Okey. Siang, malam termasuk dalam jauhar fard juga. Okey, walaupun siang itu contohnya siang itu ada waktu pagi, siang itu ada waktu tengah hari, siang itu ada waktu petang. Itu dikatakan siang. Tetapi hakikat siang itu kita tak boleh nak belah dia. Siang itu tak boleh nak tak boleh nak belah. Kita tak boleh nak bagi dua siang. Boleh tak? Tak boleh lah. Kenapa? Kerana hakikat siang itu sebenarnya kita tak nampak pun. Hakikat sebenarnya dia adalah satu daripada molekul-molekul yang sangat halus. Itu dikatakan sebagai siang. Okey? Kita tak boleh ambil barang kita potong siang. Boleh tak? Tak boleh. Malam pun begitu juga. Kita ambil barang kita potong malam. Boleh? Tak boleh. Dia termasuk dalam jauhar fard. Jauhar maknanya satu benda yang tidak boleh membahagi. Walaupun malam itu dia ada waktu maghrib, ada waktu tengah malam, ada waktu sahur, waktu subuh kan. Bukan daripada sudut itu yang kita tinjau. Kita tinjau daripada sudut sama ada malam itu boleh dibelah secara hakikinya ataupun tak boleh dibelah. Hakikatnya memang kita tak boleh nak belah. Itu dikatakan sebagai jauhar fard. Begitu juga dengan nyawa. Nyawa satu benda yang tidak nampak dan tak boleh dilihat, tetapi dia wujud dalam tubuh badan manusia. Itulah nyawa kita. Tetapi nyawa tak boleh kita nak potong-potong. Tak boleh nak potong nyawa. Kalau tubuh badan kita boleh potong lah. Ambil gaji potong tangan kita. Ambil gaji potong kaki kita. Boleh tak? Boleh kan? Tapi siapa nak potong kaki sendiri? Tak ada. Kecuali doktor lah potong kaki kita, ada tak? Sebabkan oleh kencing manis. Kena kencing manis, doktor kata dia kena potong kaki. Nak tak nak kena potong. Okey? Ataupun contohnya berlaku kemalangan, kaki kita hancur atau rosak, doktor kata ni kena potong kaki. Kena potong kaki. Kalau tidak nanti akan kena jangkitan kuman dan macam-macam lagi lah alasan doktor. Nak tak nak kenalah potong kaki. Tetapi nyawa boleh potong tak? Tak boleh. Walaupun nyawa tu duduk, contohnya duduk kat kaki. Walaupun nyawa tu contoh duduk kat tangan kita. Kerana nyawa ni dia berada dalam tubuh badan kita. Mana-mana saja dia ada. Dia boleh duduk di tangan, boleh duduk kaki, di badan, kan? Di perut dan sebagainya. Itulah hakikat nyawa. Cuma nyawa tidak boleh kita potong dia. Macam tu. Baik. Sekali lagi diulang. Dan mengambil lapang ia akan kadar lulusnya zat. Dan ayat itu ada kalanya bersusun daripada beberapa jauhar ataupun benda-benda yang kecil, maka dinamakan sebagai jisim, atau tiada bersusun ia maka dinamakan sebagai jauhar fard. Dan iaitu sesuatu yang tiada menerima bahagi sesekali seperti nyawa. Nampak? Nyawa. Tak boleh kita nak bagi-bagi nyawa. Walaupun hakikat nyawa tu dialah benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyawa termasuk benda yang hadis, benda baru yang dicipta oleh Allah Taala. Tapi hakikatnya tak boleh kita nak potong-potong, nak bagi-bagi, tak boleh. Sama macam kita potong kek, potong kuih kan. Kan nampak kita potong kek, potong kuih. Tapi nyawa tak boleh kita buat macam tu. Baik. Kemudian arat. Dan arat itu barang yang tiada dapat berdiri dengan zatnya. Artinya tiada mengambil lapang ia dengan kadar zatnya, dan sesungguhnya mengambil lapang ia dengan yang lain. Okey. Jadi mana zat tadi? Arat ialah satu sifat yang duduk pada zat Allah. Arat atau satu sifat yang duduk pada manusia je kan? Itu arat. Okey, arat ini dia tidak mengambil kadar lapang dia. Berbeza dengan jisim. Jisim ataupun benda-benda yang jamid, benda-benda yang keras, mereka itu mengambil kadar lapang mereka. Contoh meja kan, mengambil kadar lapang dia. Tentuan sendiri. Diri tentuan sendiri. Tentuan duduk di situ, orang lain tak boleh duduk kat situ. Kecuali orang tendang tuan. Kau jangan duduk sini, aku nak duduk kat sini. Bila orang tendang kita bangun, mana orang lain boleh duduk di tempat kita. Okey? Tapi selagi mana kita di situ, orang lain tak boleh mengambil tempat kita. Baik? Jadi arat itu barang yang tiada dapat berdiri dengan zatnya, artinya tiada mengambil kadar lapang ia dengan zatnya. Dan sesungguhnya mengambil lapang ia dengan yang lain. Yang ini mengikut ia arat tadi akan segala a'yan, segala jirim-jirim. Yang ini mengikut ia arat itu akan a'yan, akan segala jirim-jirim.
seperti akuan. Akuan mana kelakuan-kelakuan. Yang empat, seperti gerak, iaitu gerak. Gerak ni termasuk dalam a'rad. Kemudian diam, termasuk dalam a'rad. Bercerai dan berhimpun. Bercerai dan berhimpun termasuk dalam kumpulan a'rad. Mana sifat-sifat yang duduk pada jirim. Dan segala warna pun termasuk dalam kumpulan a'rad juga. Kan, merah, biru, kuning, hijau, coklat, jingga, belang-belang, tak? Hitam putih pun termasuk dalam kumpulan a'rad. Sifat yang duduk pada jirim. Dan makna warna itu kaifiat yang terhenti melihat akan dia. Itu atas melihat bagi sesuatu yang lain. Makna warna itu apa dia katakan warna dia kata? Warna ialah kaifiat ataupun kelakuan yang terhenti melihat akan dia, itu atas melihat bagi sesuatu yang lain. Bila kita melihat sesuatu yang lain, maka nampaklah warna tadi. Okay? Hakikatnya kita bukan nak tengok warna, kita nak tengok orang, kan? Contoh, orang tu kulit dia sawo matang, orang tu kulitnya sawo matang. Hakikatnya bukan kita nak tengok kulit sawo matang itu, hakikatnya kita nak tengok orang itu. Betul tak? Ataupun orang itu berpakaian bajunya putih, seseorang itu berpakaian baju putih, kita bukan nak lihat baju dia, kita nak lihat orang itu. Betul tak? Baju itu ialah dikatakan a'rad. A'rad yang duduk pada jirim orang itu. Boleh orang itu berpakaian warna yang lain selain daripada warna putih. Hakikat yang kita nak tuju tu orang itu, bukan baju dia. Faham kan? Jadi makna warna itu kaifiat yang terhenti melihat akan dia oleh atas melihat bagi sesuatu yang lain. Iaitulah cahaya. Okey, iaitulah cahaya. Tanpa cahaya kita tak boleh melihat warna. Tanpa cahaya kita tak boleh melihat warna. Mesti ada cahaya baru kita melihat warna. Kalau tak ada cahaya tuan-tuan, gelap aja. Tak nampak orang tu pakai baju biru ke, baju hijau ke, baju merah ke, baju kuning ke, coklat sebagainya, tak tahu. Bila ada cahaya baru kita nampak, oh, orang ni pakai baju biru. Oh, orang ni pakai baju kuning. Betul tak? Itu pentingnya cahaya. Tanpa cahaya kita tak boleh mengenal pasti sesuatu objek ataupun benda yang kita lihat. Nampak? Itu pentingnya cahaya dalam hidup kita. Cahaya pun macam-macam jenis juga. Cahaya iman pun cahaya juga. Cahaya yang bersikap yang biasa macam merah kuning itu pun cahaya juga. Yang boleh membezakan antara setiap warna. Ada di kalangan manusia tuan-tuan, dia tak boleh membezakan warna. Ini kelemahan pada dia lah. Dia tak boleh nak membezakan warna biru, kuning, semua sama je warna. Dia nampak hitam putih je tuan-tuan. Nampak hitam putih. Betul tak? Walaupun dalam dunia ni tuan-tuan, contoh dah ada TV warna. Kalau zaman dulu tuan-tuan tak ada TV warna. Betul tak? Yang ada TV hitam putih je. Zaman saya kanak-kanak dulu pun tuan-tuan macam tu juga. Tak ada TV warna, yang ada TV hitam putih. Bila ada TV warna semua giang. Giang, sonok, wah sonok lah ada TV warna. Kalau tidak hitam putih je tuan-tuan. Nampak? Kita lihatlah contoh cerita Piramli tu. Cerita Piramli mana ada hitam, mana ada TV warna. Kecuali ada cerita apa tu? Cerita Hang Tuah. Hang Tuah ada warna kan? Hang Tuah. Sama ada Hang Tuah ni hidup atau tidak pun tak tahu. Wujud atau tidak pun tak tahulah. Orang kata ada Hang Tuah ni, kata separuh kata tak ada Hang Tuah. Okey. Sama ada betul atau tidak, wallahu alam lah. Seterusnya tuan-tuan, jadi makna warna tadi kaifiat yang terhenti melihat akan dia oleh atas melihat bagi suatu benda yang lain, iaitulah cahaya. Mesti ada cahaya baru boleh kita melihat warna. Dan makna cahaya itu pula kaifiat yang tiada terhenti melihat akan dia atas melihat bagi suatu benda yang lain. Tidak katakan sebahagia cahaya. Kaifiat yang tiada terhenti melihat akan dia atas melihat suatu benda yang lain. Semaknanya tak perlu kita melihat benda yang lain baru kita nampak cahaya. Kerana kuasa cahaya lagi tinggi, lagi besar berbanding dengan objek-objek lain. Objek lain kan? Contohnya cahaya matahari. Bila nampak cahaya matahari tuan-tuan, maka hilanglah cahaya lain. Betul tak? Contoh tuan-tuan pandang matahari tuan-tuan. Bila tuan-tuan pandang matahari, nampak tak benda lain tuan-tuan? Tak nampak. Habis tertutup pandangan mata kita.
Kalau nampak pun orang kata silau-silau macam itulah. Kenapa? Kerana cahaya matahari itu dia telah macam membunuh pandangan mata kita lah. Sehingga kan kita tak boleh melihat objek-objek lain. Okey? Tapi kalau cahaya bulan kan boleh lagi kita melihat objek yang lain. Kerana cahaya bulan tidak kuat. Kan? Dan cahaya bulan pula mengambil cahaya matahari sebenarnya. Cahaya bulan dia tidak mengeluarkan cahaya dia sendiri. Dia hanya meminjam cahaya daripada cahaya matahari. Sedangkan matahari mengeluarkan cahayanya sendiri. Itu sebabnya bila kita pandang matahari, maka mata kita boleh rosak. Boleh rosak kalau kita melihat cahaya matahari. So mana bila kita nampak matahari, kita tak perlu kepada cahaya yang lain. Tak perlu kita bergantung pada cahaya lain untuk melihat cahaya matahari. Tetapi kalau cahaya bulan, kita perlu bergantung dengan cahaya matahari, baru kita boleh melihat cahaya bulan. Tanpa ada cahaya matahari, maka tidak ada cahaya bulan. So maknanya sifat cahaya yang tidak bergantung dengan benda lain ini ialah contohnya cahaya matahari. Tetapi tidak semua cahaya itu tidak perlu bergantung pada benda lain. Ada cahaya-cahaya yang perlu bergantung pada lain, barulah dia boleh berfungsi. Tak ada benda lain, maka dia tak boleh berfungsi, tak keluar cahaya. Betul tak? Kalau bintang pula berbeza dengan matahari. Bintang mempunyai cahayanya sendiri. Bintang mempunyai cahaya sendiri. Tetapi cahaya bintang tidak menyilaukan, tidak menyakitkan pandangan mata. Berbeza dengan cahaya matahari. Walaupun cahaya matahari mengeluarkan cahaya di sendiri, tetapi sakit mata kita bila kita melihatnya. Cahaya bintang kita tak sakit mata, walaupun cahayanya sangat kuat. Dan kedudukan bintang sangat jauh, berbeza dengan cahaya matahari. Okey? Cuma kalau kita compare, bandingkan matahari dengan bintang, rupa-rupanya bintang jauh lagi besar berbanding dengan matahari. Baik, seterusnya tuan-tuan. Dan makna cahaya itu kaifiat yang tiada terhenti melihat akan dia atas melihat bagi suatu yang lain. Semaknanya kalau kita nak melihat satu cahaya, tak perlu bergantung benda lain untuk melihat cahaya itu. Kerana cahaya itu pun dia punya fungsi pun dah besar, power dia pun besar lah berbanding dengan objek lain. Dan segala rasa termasuk dalam kumpulan arat. Dan baginya 9 bagai. Yang pertama pahit. Yang pertama pahit. Kan ada masa kita rasa tu pahit sangat. Contoh pahit apa dia? Ubat. Betul tak? Ubat kalau kita makan tu pahit tak? Pahit. Lagi kecil ubat lagi pahit. Kalau ubat saya besar, pahit dia kurang sikit lah. Kalau ubat yang halus tu, yang kocik-kocik tu kan, tu ya Allah, tokolip-kolip betul. Bila kita makan tuan-tuan, tokolip-kolip betul. Sampai kadang-kadang tak tertolan gitu. Ada pula jenis kadang tuan-tuan ni, di kalangan kita ni kadang dia takut makan ubat. Dia gaji ambil ubat. Tapi takut makan ubat. Okey, bila tanya tak ubat, tak ada ubat kau ke? Pokoknya belalah pergi klinik ambil ubat. Tapi bila ubat dah ada, makan sikit je. Lepas tu tinggal macam tu, tak makan lagi. Okey? Satu kata jangan membazir ubat, dia kata. Makan sampai habis, kan. Di kalangan kita ni tuan, bila dah sihat dia tak ada nak makan ubat je dah. Biar terlantak macam tu, kan. Baik, seterusnya yang kedua pedas. Pedas, masak asam cili pedas. Cili api kan, pedas kan. Kemudian yang ketiga manis. Gula manis lah. Okay. Madu manis. Bermadu manis. Bermadu manis. Apa Ustaz? Kalau umpan dengar lah. Apa Ustaz cakap tadi? Saya ulang balik. Bermadu tu manis. Kan madu kan manis. Kan. Mas, muncung ya. Baik, kemudian keempat kelat. Kelat ni biasanya apa? Buah-buahan kan? Buah-buahan yang kata belum masak. Belum masak. Kita katakan sebagai kelat. Kemudian yang keenam perit. Perit kan? Yang keenam perit. Bila kita makan tu rasa perit. Ketujuh masam. Kelapan lemak. Kesembilan tawar. So maknanya ada berapa tuan-tuan? Ada 9 jenis
perasa. 9 jenis rasa. Apabila suatu benda itu kita makan ataupun kita rasalah. Okay, ini dikatakan sebagai a'rad jugalah. A'rad ataupun sifat-sifat atau benda-benda yang duduk pada suatu benda. Pahit, rasa pahit. Kita makan tu rasa pahit. Yang pahit tu siapa sebenarnya? Ubat tu ke ataupun rasanya pahit? Kan? Jadi pahit tu sebenarnya duduk pada ubat. Hakikat ubat tu tak pahit pun. Hakikat ubat tu tak pahit pun. Tapi bila campur dengan sesuatu benda, maka dia pun rasa pahit lah. Macam tu. Maksudnya, dan segala bau buan, maka baginya amat banyak. Maka sekalian itu dikatakan sebagai a'rad. A'rad yang baharu, iaitu sifat bagi jirim. Mana sifat yang duduknya pada jirim. Setiap benda tu, setiap jirim tu mesti ada sifat dia. Kalau tak ada sifat, maka bukan dia makan sebagai jirim. Lawan daripada jirim ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala tidak ada berjirim. Allah Taala tidak bersusun daripada jirim-jirim, kan, jauh harfa dan sebagainya. Tak ada macam tu. Ketahui olehmu, wahai talib, wahai penuntut ilmu, apabila sudah tetaplah bagi alam itu sekiranya muhdis, yakni baharu, maka makna baharu itu dahulu daripadanya oleh Adam. Baru itu ialah suatu benda yang didahului oleh Adam oleh tak ada. Bila dah tak ada, kemudian Allah Ta'ala takdirkan wujud ada, maka adalah. Lahirlah ke dunia, kan. Maka yang mengadakan dia itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu zat yang wajibul wujud, yang wajib wujud, yang tiada baginya permulaan dan tiada baginya kesudahan. Tak ada permulaan kepada wujud Allah dan tidak ada kesudahan kepada wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Macam manusia, macam kita mesti ada permulaan. Alam ini ada permulaan pada wujud dia dan ada kesudahan kepada wujudnya alam. Sampai tahap nanti alam ini akan hancur, binasa. Akan berlakulah kiamat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi itu digoncangkan dengan sekuat-kuat goncangan lah, digoncang dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, maka dikeluarkanlah akan segala isi-isi yang terdapat dalam bumi. Segala isi dalam bumi ini semua dia akan keluarkan besok. Emas, perak, kan, permata, besi, semua akan dikeluarkan besok oleh Allah SWT apabila berlakunya kiamat. Malah bukan itu saja, bintang-bintang akan berjatuhan. Okay. Planet-planet akan berlanggar di antara satu sama lain. Gunung kadang akan berterbangan. Gunung-gunung kadang akan berterbangan. Okay. Kemudian laut pula akan meluap. Laut pula akan berapi, meluap. Okay. Itulah antara suasana yang berlaku pada kiamat, dengan gempa bumi sana, gempa bumi dan sebagainya. Seterusnya, tuan-tuan, ketahui olehmu apabila sudah tetaplah bahawa alam itu sekiranya muhdis, yang ini baharu, maka makna baharu itu dahulu daripadanya oleh Adam, maka yang mengadakan dia itu ialah Allah Subhanahu Wa Taala yang wajibul wujud, yang wajib wujud, yang tiada baginya permulaan dan tiada baginya kesudahan. Dan baginya itu beberapa sifat kamalat. Bagi Allah Ta'ala pula beberapa sifat kamalat, sifat kesempurnaan yang tidak terhingga baginya pada bilang-bilangan, pada nafsul amri, pada diri pekerjaan. Jadi sifat Allah Ta'ala sifat kamalatnya sangat banyak. Bukan hanya 20 saja. Memanglah kita kena wajib belajar sifat 20, tapi sebenarnya sifat Allah Ta'ala ni banyak sangat. Tak terhitung banyak dia. Bayangkanlah tuan-tuan, langit dan bumi yang Allah Ta'ala cipta begitu luas. Sudah tentu Allah Ta'ala punya sifat kamalat yang begitu besar, luas, banyak sangat, tak terhitung oleh manusia. Sama dengan nikmat. Kalau kita hitung nikmat, tentu tak boleh nak hitung. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita hitung nikmat Allah, sudah tentu kita pun tak mampu nak menghitungnya, terlalu banyak sangat. Itu nikmat saja. Apalagi kalau sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan yang ada bagi Allah Ta'ala. Seterusnya,
Dan ada baginya beberapa sifat kamalat, kesempurnaan yang tiada terhingga baginya pada bilangan-bilangan. Pada nafsul amri, pada diri pekerjaan. Sama ada sifat yang wujudiyah ataupun salbiyah. Sifat wujudiyah ataupun salbiyah. Wujudiyah adalah sifat subut tetap, serta wujud. Salbiyah mana sifat-sifat yang mana kita menafikan sifat-sifat yang ada kepada sifat kidam, baqah, muhalafatu ta'ala bil hawadis, qiyamu ta'ala bin nafsih, wadaniyat. Wadaniyat ini termasuk dalam sifat salbiyah. Sifat salbiyah, ada 5 sifat salbiyah. Jadi bila kita, kenapa dikatakan sifat salbiyah? Kerana kita menafikan lawan daripada sifat itu. Bila kita kata contohnya Allah Ta'ala punya sifat wahdaniyat Esa. Bila kita sebut Allah Ta'ala sifat ada wahdaniyat Esa, mana kita menafikan lawannya. Mana lawan sifat Esa ialah adadun, berbilang-bilang. Jadi mustahil Allah Ta'ala itu berbilang-bilang. Itu dikatakan sifat salbiyah. Salbiyah mana? Salab ni lawan dia, nafi dia. Kerana beberapa hadis yang menunjukkan tiada berkesudahan kamalat Allah Ta'ala itu. Kerana ada kata musannaf, kata pengarang, dia kata ada beberapa hadis yang menunjukkan tiada berkesudahan kamalat Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tetapi tiada wajib kita ketahui atas jalan tafsir. Tetapi sifat-sifat kamalat itu semua tak perlulah kita nak tahu semua. Kita pun mungkin tak sanggup nak ketahui semualah. Yang 20 ni pun ongeh kita, tahu tak? Yang 20 ni pun ongeh nak faham sampai orang kata gugur rambut nak faham dia. Tak faham juga. Walaupun dah mengaji, contoh daripada kocik mengaji. Sampai sekarang pun tak faham lagi sifat dulu. Kalau faham pun faham sikit-sikit je. Ataupun hanya faham dalam kepala je tapi nak keluarkan tak kerti. Apalagi sifat-sifat yang lain. Jadi kata musannaf, dia kata tak wajib kita ketahui atas jalan tafsir secara terperinci. Hanya wajib kita tahu secara jalan ijmal, secara ringkas sajalah. Tak perlulah kita nak tahu semua-semua sifat amalan itu, kerana kalau nak hitung sifat Allah Ta'ala ni memang sangat banyak. Tak sanggup kita nak menghitung dia. Habis. Baik, seterusnya kita lihat tentang Rasul pula. Dan kata musannaf pengarang kitab, wa kaza yajibu alaihi an ya'rifa mislu zalika fi haqqi rusul alaihi salatu wassalam. Wa kaza, dan demikian lagi, yajibu, wajiblah, alaihi, atasnya, ayya'rifa, bahawa ia mengenal, mislu zalika, seumpama demikian. Seumpama demikian apa? Seumpama demikian sifat wajib, sifat mustahil dan sifat harus. Pada siapa ni? Fi haqqi rasul, pada hak Rasul alaihi salatu wassalam. Sebagaimana kita diwajibkan mengenal sifat yang wajib bagi Allah, sifat yang mustahil bagi Allah, dan sifat yang harus bagi Allah, kita juga wajib pula tahu tentang sifat yang wajib pada Rasul, sifat yang mustahil bagi Rasul, dan sifat yang harus bagi Rasul. Itu sebab dia kata wa kaza yajibu alaihi ay ya'rifa mislu zalika. Demikian lagi wajiblah atasnya orang yang mukallaf, orang si mukallaf, ay ya'rifa, bahawa dia mengenal, mislu zalika, seumpama demikian, fi haqqi Rasul, pada hak para Rasul alaihi salatu wassalam. Baik, lihat terjemahan tu. Dan demikian lagi wajiblah atas mukallaf bahawa mengetahui ia akan seumpama demikian itu pada hak segala Rasul alaihi salatu wassalam. Dan menyebut oleh musannaf akan lafaz mislu, artinya seumpama, kerana isyarat ataupun petunjuk ia kepada bahawa tiap-tiap daripada barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus pada hak Rasul itu lain daripada barang yang pada hak Allah Ta'ala. Dan jikalau tiada disebut lafaz mislu itu, nescaya memberi waham bahawasanya barang yang wajib dan barang mustahil dan barang harus itu pada hak Rasul itu ialah yang wajib dan yang mustahil dan yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekarang ni dia kata kenapa perlu disebut perkataan mislun. Mislun, seumpama. Kenapa perlu sebut perkataan mislun itu? Mim salam, mislun, seumpama ataupun seperti.
Kenapa disebut? Dia kata, musannaf kata kita kena sebut supaya ada perbezaan di antara perkara yang wajib pada Allah dan perkara yang wajib pada Rasul. Perkara yang mustahil pada Allah dan perkara yang mustahil pada Rasul, mesti ada perbezaan dia. Perkara yang harus bagi Allah dan perkara yang harus pada Rasul, mesti ada perbezaan dia. Tak boleh kita katakan yang sama, benda yang sama. Tak boleh kita kata benda yang wajib bagi Allah itulah benda yang wajib pada Rasul, benda sama je. Tak boleh kita cakap macam tu. Benda yang mustahil pada Allah Ta'ala itulah benda yang mustahil pada Rasul juga. Tak boleh kita kata macam tu. Dan benda yang harus bagi Allah adalah benda yang harus juga pada Rasul. Boleh tak? Tak boleh. Kerana lain-lain kan. Sifat yang ada pada Allah berbeza dengan sifat yang ada pada Rasul. Rasul tetap daripada kalangan manusia. Rasul tetap daripada kalangan manusia. Cuma dia adalah orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk menjadi kekasihnya. Macam tu. Allah ada zat wajibul wujud, dia tidak akan musnah selama-lamanya. Sedangkan Rasul ada tempoh kematian. Tempoh kematian. Dan Nabi Muhammad SAW pun ada tempoh umur usia baginda Rasulullah. Kan? Nabi berumur 63 tahun. Sampai umur Nabi 63 tahun, maka Allah Ta'ala telah mewafatkan baginda Rasulullah SAW pada umurnya 63 tahun. Berbahagialah kalau orang itu wafat pada umur dia, meninggal dunia pada umur 63 tahun. Sama seperti usia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kejadian Nabi sallam diwafatkan Allah Taala, kan ada di kalangan para sahabat seolah macam tak percaya Nabi dah wafat. Siapa dia tuan-tuan sahabat yang tak percaya Nabi dah wafat? Ketika Nabi wafat, siapa dia? Sayyidina Umar ibnu Khattab. Bila Sayyidina Umar ibnu Khattab mendengar bahawa Nabi telah wafat, kan, Sayyidina Umar pun marahlah. Siapa yang cakap Nabi wafat ni? Siapa yang kata Muhammad telah pun meninggal dunia? Saya akan bunuh dia, dia kata. Nampak? Saya akan bunuh siapa yang kata Muhammad telah wafat. Muhammad masih hidup, dia kata. Dia tak akan mati, Muhammad masih hidup. Jadi mata orang semua tertumpu pada Sayyidina Umar. Tiba-tiba tuan-tuan, keluarlah Sayyidina Abu Bakar daripada rumah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menegur sikap Umar tadi. Tegur Umar, "Wahai Umar," dia kata, "duduklah. Janganlah kamu cakap macam tu." Sebenarnya Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah telah pun wafat. Nabi telah wafat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Dia kata, Man kana ya'budu Muhammadun fa inna Muhammadun qad mat. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Apa maksudnya tuan-tuan? Kata Sayyidina Abu Bakar, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah pun wafat. Barang siapa yang menyembah Allah, siapa yang sembah Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah Ta'ala itu hayyun la yamut. Allah Ta'ala bersifat hidup dan tidak akan mati sampai bila-bila. Tidak akan mati sampai bila. So kita nak menyembah Muhammad ke nak menyembah Allah? Sudah tentu kita menyembah Allah, bukan menyembah Muhammad. Bukan menyembah makhluk. Walaupun Nabi Muhammad itu ialah kekasih Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia bukan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Okey. Berlainan dengan golongan-golongan Nasrani, mereka itu mendakwa Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Mereka anggap Isa itu sebagai Tuhan. Orang Yahudi tuan-tuan, mereka mendakwa Uzair itu sebagai Tuhan. Mereka dakwa Uzair itu sebagai Tuhan. Sedangkan Uzair pun kata, aku tak pernah cakap pun aku Tuhan. Tapi orang Yahudi anggap dia sebagai Tuhan. Okey. Kita pula tak pernah menganggap pun Nabi Muhammad itu sebagai Tuhan. Dia tetap seorang Nabi dan dia merupakan makhluk juga yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekali lagi saya ulang balik tadi. Dan demikian lagi wajib atas tiap-tiap mukallaf bahawa mengetahui ia akan seumpama yang demikian itu pada hak segala Rasul alaihi wasallam dan menyebut oleh musannaf akan lafaz mislun, artinya seumpama,
Kerana isyarat ia kepada bahawa tiap-tiap barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus pada hak Rasul itu lain, nampak perkataan lain daripada barang yang pada hak Allah. Dan jikalau tiada disebut lafaz mislun itu, saya memberi waham bahawasanya barang yang wajib dan barang yang mustahil dan barang yang harus pada hak Rasul itu ialah in yang sama, benda yang sama, dan yang mustahil dan harus bagi Allah Ta'ala. Artinya wajib atas tiap-tiap mukallaf itu mengetahui barang yang wajib bagi Rasul dan barang yang mustahil atasnya dan barang yang harus baginya Rasul. Cuma kan benda yang wajib bagi Rasul adalah berbeza dengan benda wajib bagi Allah Ta'ala. Benda yang mustahil pada Rasul berbeza dengan benda yang mustahil pada Allah Ta'ala. Dan benda yang harus bagi Allah Ta'ala pun berbeza dengan benda yang ada pada Rasul. Berbeza. Jangan kita samakan. Kan al-farqu bainahuma. Ada perbezaan di antara keduanya. Habis itulah. Kemudian sampai situ bermula habis. Wallahu a'lam bissawab. Nak kata ada kenduri malam ni. Orang sini memang gaji kenduri. Kalau ada soalan sebelum saya tutup, ada tak? Okey, tak ada. Tutup. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqa wa taqabbal rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyadatan ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifatika wa tahlana ta'alifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yafa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajab laha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qabalallahu minkum. Baca. Thank you.